Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, terima kasih sebab bangun awal. Rasanya yang bangun ni semua semai subuh kot. Kan? Pukul 8 lebih dah. Okay, semalam yang tak masuk kelas, cikgu ada share video kan? Muhammad? Muhammad? Oh, Muhammad. Okay, kamu tak masuk kelas malam. Udahlah tak masuk kelas, video cikgu pun tak nak tengok. So, yang video tu, lepas ni cikgu akan buat, yang tak hadir kelas, cikgu akan kira hadir kalau dia tengok offline. Maksud dia video cikgu tu, lepas katakan kamu tak dapat masuk. Sekarang ni kan, ada lagi katakan 15 orang tak dapat masuk. Cikgu share video, dia tengok video tu, dia tulis nama dekat bawah komen tu, cikgu akan bagi tempoh lah. Kemudian cikgu consider dia hadir kelas offline. Sebab cikgu kena, setiap hari cikgu kena masukkan kehadiran kamu sama ada keadaan offline ataupun online. Dia tak semestinya online. Sebab ada pelajar yang menghadapi masalah sebab data tak ada, okay, ataupun ada kekal masa ke, dia tidur tak bangun-bangun. Lepas tu dia boleh tengok video cikgu. So ini pun cikgu tengah rakam Okay, semalam kita belajar tentang rawatan air. Kita dah belajar jenis-jenis rawatan air. Hari ni kita sambung tajuk yang ke topik yang seterusnya, iaitu kamu lihat dekat skrin tu adalah sistem penapis air. Okay, sekarang ni kebanyakan rumah, boleh katakan saya rasa 60% rumah memang dah ada sistem penapis air. Sebab atas ketidakyakinan kita terhadap air yang kita minum. Sebab kesihatan kita, faktor yang utama yang penting adalah pemakanan kita. Dan juga yang kita minum. Sebab tu kalau kita minum air yang kotor, maka organ-organ kita, terutamanya buah pinggang lah, dia akan jadi penat untuk mencuci air tersebut. Sebab tu kebanyakan rumah, boleh katakan semua yang mampu beli, dia akan beli penapis air. Sekarang dia banyak jenis kan, ada korek, ada kuku, ada macam-macam lah. Yang Islamik ni pun ada. Okay? Sistem penapis air. Okay, sistem penapis air. Okay, pertama fungsi dia dulu. Okay? Pertama, mengasingkan bahan pencemar yang terdapat dalam air bagi meningkatkan kualiti air. Maksud dia, kalau sebelum ni kita ada rawatan air, kita ada proses penyaringan. Penyaringan maksud dia sampah-sampah yang besar tu dalam air kita takkan jumpa kayu dalam air, betul? Dalam air pipe kita tu, kamu takkan jumpa kayu, takkan jumpa sampah. Sebab sampah-sampah yang besar tu telah pun diasingkan dalam proses rawatan air tu, dalam proses penyaringan. So ni yang benda-benda yang kita tak nampak. Bakteria, fungus, okay? Kandungan kimia dalam air, itu yang kita tak nampak. So penapis air ni berfungsi untuk mengasingkan bahan pencemar tersebut. Malah kita ada belajar 5 benda kan, dalam benda asing dalam air. Apa dia? Kalau ingat, kalau ada buku nota, kan boleh buka buku nota tak ada masalah. Apa yang 5 tu? Kita ada sampah kan, rampai apa? Sampah rampai apa? Sampah apa? Pepejal terampai. Kemudian kita ada bakteria, kita ada fungus, betul? Kita ada bahan kimia dan kita ada apa? Mineral. So benda-benda ni yang ada dalam air yang kita nak asingkan. Okey? Cuma ni adalah bahan pencemar ni, melainkan pepejal terampai. Sebab benda tu besar kita nampak, yang lain tu semua tak nampak. Okey? Yang kedua, penggunaan teknologi membran bertindak sebagai penghalang yang akan memilih molekul tertentu melaluinya dan mengasingkan air dalam bahan tercemar. So kalau kamu buat demo kan, kamu tengok demo yang penapis-penapis air tu, asalnya air tu keruh, okay, dia bagi air tu memang berwarna-warna air tu, dia masuk dalam sistem penapis air, so yang keluarnya air tu bersih. Maksudnya sekarang ni teknologi, dia boleh asingkan molekul air. Kadang-kadang biasa kamu ambil dekat sekolah tu apa WO apa water yang dekat mesin tu, yang kamu bayar sekupang tu, apa nama air dia? RO water apa ke? Kan yang dekat mesin dekat sekolah tu yang kamu beli tu, air ataupun dia macam katakan macam sistem penapis air. Kalau kamu perasan, macam rumah cikgu dia penapis air, dia ada tu RO water rasanya. Dia maksud dia katakan kalau dia tapis 10, dia air masuk 10 ml,
Yang keluar mungkin 6, lagi 4 tu dibuang. Itu yang RO bottle tu. Maksud dia kandungan air tu memang bersih lah. Tapi kalau macam kuku yang tak ada air yang keluar, dia hanya bersihkan air tu aja. Dia tak ada buang. Sebab ada dua jenis sistem penapis air tau. So teknologi membrane ni dia boleh asingkan molekul. Benda yang kecil tu dia boleh asingkan. Okay. Kemudian contoh penapis air yang mudah. Ni kalau ikut kamu nak dapat band kalau dalam modul pasal band 6 kot, kamu kena buat sistem penapis air kalau kau dapat band 6. Tengok modul. Sebab kamu macam kita sebutlah PBS terbaik kalau mampu kamu dapat band 6. Membuat, okey tak ada. Maksud dia nak dapat band 6, dia kata mencadangkan aplikasi teknologi hijau hasil daripada lautan air sisa air kumbahan. Air kumbahan yang digunakan. Maksud dia tak adalah buat sistem penapis air. Maksud dia modul 6 ni boleh dapat band 6. Okey. Contoh penapis air yang mudah. Dalam penapis air, benda-benda yang umum, yang mesti ada. Okey. Ni sistem penapis air. Yang pertama, kita ada batu, pasir, kerikil, ijuk dengan arang. Ni dalam konsep asas penapis air, benda-benda ni mesti ada. Okey. So, dia terbahagi kepada 4 peringkat. Okay, maksud dia peringkat pertama ni batu. Kalau kamu lihat di sini, ini dalam ni mungkin boleh keluar bahagian B tau. Tapi dia tak popular lah. Cuma kalau bahagian A tu memang dia peringkat ini mungkin dia akan bagilah. Cuma macam cikgu sebut, kamu tak payahlah hafal sampai tahap tingkat 1 kamu hafal lah habis semua ni, tak adalah. Dia kalau keluar pun kemungkinan besar cikgu takut kalau dia keluar dia suruh minta kamu cadangkan satu contoh sistem penapis air yang mudah. Itu yang cikgu takut tu. Kalau dia keluar macam tu. Soalan dia pendek je, tapi markah dia 10. Maksud dia, kamu kena hafal, kena ingat paling kurang yang asas ni. Sistem penapis air yang asas ni. Okay? Di mana peringkat pertama adalah batu. Okay? Batu, dia kata air disaring menggunakan kaedah pemendapan. Pepejal yang mudah mendap seperti batu akan mendap di dasar tangki pemendapan. Okay, maksud dia, penambahan koagulan dapat bantu proses pendapan kotoran halus seperti lumpur. Bila air lalu, sampah-sampah yang besar, kotoran-kotoran yang besar, dia akan lepas, betul? Yang sangkut, yang kecil lepas, yang besar akan sangkut. Dia akan pergi pada peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua melalui pasir dan kerikil, untuk menahan yang tak mendap. Okay, maksud dia kalau yang ni besar, yang kecil lepas, ni peringkat yang kedua. Air yang melepasi proses ini lebih jernih dan mengandungi sedikit kandungan flok. Maksud dia serbuk-serbuk air tu dah makin berkurangan lah. Kalau tadi asal dia memang air ni kotor, okay, kemudian tapis oleh batu, kemudian pergi pada pasir, kerikil, kemudian yang ketiga, air disalurkan di medium sabut kelapa, ijuk, dan arang yang berfungsi untuk menjernihkan lagi air. Maksudnya pada bahagian peringkat ketiga ni, dia punya penapis lagi halus. Dan biasanya arang kita gunakan untuk menghilangkan bau, rasa dan warna air dalam arang tu. Okay. Kemudian peringkat keempat, kita akan letak klorin untuk membunuh kuman. So kalau kamu nak beza air yang terlalu banyak klorin, kalau kamu mandi dekat kolam renang. Kalau kamu pergi kolam renang, kamu akan terasa dalam kolam renang kandungan klorin yang tinggi. Sebab tu kolam renang air dia tak sesuai untuk kita minum. Kalau dalam kuantiti yang kecil tak apalah. Tapi kalau air kolam tu kamu nak buat minum macam air minum kita biasa, memang tak boleh. Sebab dalam air kolam terlalu banyak klorin yang diletakkan. Sebab tujuan klorin adalah untuk membunuh bakteria. Okay, ini contoh sistem penapis air yang mudah. Okay, rasa-rasa boleh ingat tak kalau keluar? Dia mungkin boleh keluar soalan periksa. So kamu kena ingatlah step-step dia yang mudah. Maksud dia ada 4 peringkat. Batu, pasir dengan kerikil, ijuk dengan arang. Kemudian yang air sekali adalah peringkat klorin. Okay, itu contoh sistem penapis air yang mudah. Inilah asas dia digunakan dalam kuku ke dalam apa ke. Sebab tu kalau melihat kalau sistem penapis air ni,
setiap 3 bulan, setiap 4 bulan, dia kena servis. Servis bermaksud dia akan tukar penapis ni. Sebab bila lama-lama, kotoran akan melekat dalam ni. Sebab dia akan ditapis. Okay? Sebab tu dia kena tukar. Dan dia kena balik pada kilang dia. Dia buka, dia cuci balik. Kemudian dia pasang tempat orang lain pula. Kita tak boleh pakai penapis air ni. Pasang sekali, lepas tu sampai sudah. Tak buat apa-apa pun. Paling mudah kalau kamu lihat yang penapis air dekat luar rumah yang macam kita sebut tu. Setiap paling kurang seminggu sekali kamu kena flush balik air tu keluar. Maksud dia contohnya katakan kalau ini penapis air kamu. Air masuk. Okay, dia akan keluar kat sini. So yang keluar ni jernih lah. So lama kelamaan dalam ini. Dalam tangki penapis ni. Dia akan kotor tau. So kita nak cuci dia balik. Air yang pipe tadi dia akan ke bawah pula. Dia akan flush, dia akan tolak pula dari bawah, so keluar dekat atas. So maksud dia akan tolak balik kotoran-kotoran dalam penapis ni untuk keluar. Sebab tu kamu tengok bila air tu yang keluar tu, air tu keruh. Okay? Memang mula-mula kalau kamu lama tak flush, memang warna dia memang coklat betul, memang keruh betul. Sebab tu dia kena flush, kena cuci seminggu sekali paling kurang. Tapi kalau kamu biar je, kamu tak cuci, maksudnya lama kelamaan, sistem penapis air tu dah macam tak berfungsi. Okay, ni contoh. Boleh? Contoh sistem penapis air yang mudah. Okay, kita pergi kepada habis dah. Bab air habis. Okay, ini dah cerita bab kita punya sisa-sisa kita yang kita buang. Okay, maksud dia kalau cikgu ulang balik bab 2.1 kita banyak bercerita tentang air. Okay. Cikgu ulang balik. Maksud dia dalam 2.1 yang cikgu dah ajar semalam, kita ada kepentingan air. Ingat ada berapa? Berapa kepentingan air? Kita ada berapa? Ingat semalam kepentingan air ada berapa? Ada 4. Okay, tak apa, tengok buku tab, tak masalah. Kita buka sama-sama. Kita ada domestik, kita ada industri, kita ada pertanian, kita ada rekreasi kan. Itu sumber air. Perlunya air untuk kita. Kemudian kita ada kitaran air. Kitaran air kita ada 6. Kita mula dengan penjejatan, pemeluapan, curahan, transpirasi, penyusupan dan larian. Okay? Yang ini memang cikgu cakap benda ni mungkin boleh keluar bahagian B. Itu kamu kena tahu juga. Kemudian kita ada sumber air. Kita ada 2 kan. Sumber air mentah dengan sumber air dirawat. Air mentah kita ada air hujan, air mata air, kita ada air bawah tanah, kita ada air permukaan. Okay? Kemudian lawatan air. Dalam air kita ada 5 benda asing. Kita ada pembejar terampai, bakteria, fungus, bahan kimia, mineral. Okay. Kemudian proses lawatan air kita ada 9. Iaitu kita ada penyaringan, kita ada pengudaraan, kita ada pembauran kimia, kita ada pengenalan dan pengumpulan, kita ada pengenapan, kita ada penapisan, kita ada penyesuaian pH, kemudian kita ada pembasmian kuman dan last sekali terbalik. Kita ada pemfluoridaan, pembasmian kuman dan penyesuaian pH. Itu yang kita belajar semalam. Okey, kemudian lawatan air itulah ada cerita sikit yang cikgu cerita tadi. Dan kita sambung pagi ni tadi, kita ada tentang penapis air yang mudah. Kita ada 4 peringkat. Okey. 4 peringkat iaitu kita ada peringkat pertama batu dan pasir, batu, yang kedua pasir kerikil, ketiga hijau arang, yang keempat adalah klorin. Kalau biasa dia tanya arang untuk apa? Ingat arang untuk bau, rasa dengan warna. So kalau pasir tu nak jadikan air lebih jernih. Itu yang kita belajar pagi ni. Okay, masuk pada sistem pembentungan air sisa. Yang sebenarnya air yang kita minum itu salah satu sumbernya adalah sumber daripada yang kita buang. Okey, air daripada bilik air kita tu dia akan dialirkan ke sungai sebenarnya. Okey, tapi sebelum masuk ke sungai dia akan pergi mana dulu? Dia akan pergi pada loji penapis air. Yang dekat kawasan perumahan memang ada loji. Lepas dia proses baru dia lepaskan air itu masuk ke dalam longkang. Longkang akan pergi mana? Longkang akan pergi ke sungai. Kemudian sungai akan masuk pada loji rawatan air.
kena barulah sampai ke rumah kita. Alright. Okey. Jenis sistem pembentungan air sisa. Soalan ni tak pernah lagi keluar SPM. Sebab tu cikgu target tahun lepas bab ni keluar. Tapi dia tak keluar. So cikgu bawa tajuk ini ke SPM 2021. Sistem pekerjaan dah keluar dah. Okay, cuma sistem pembentungan dia tak keluar lagi. Okay, apa maksud sistem pembentungan air sisa? Okay, sisa buangan bawaan air sama ada terlarut atau terampai. Itu satu. Okay, maksud dia, apa maksud air sisa ni? Bawaan air sama ada terlarut atau terampai. Jenis air sisa kumbahan. Okay, kita ada dua. Satu, air sisa kumbahan domestik. Okay, domestik contohnya kawasan perumahan kita, bangunan perniagaan dan juga institusi. Itu domestik. Dan yang kedua, kita ada air sisa kumbahan industri. Iaitu daripada industri perkilangan. Okey, so maksudnya ada dua. Biasa keluar bahagian A, nyatakan dua jenis air sisa kumbahan. Soalan mudah, kalau tak ingat memang tak boleh jawab. So, domestik dengan industri, domestik kawasan perumahan, bangunan perniagaan, institusi termasuklah sekolah, dia termasuk dalam domestik. Industri semua semua kilang di bawah air kumbahan industri. Biasanya air kumbahan industri ini adalah bahan-bahan kimia yang dilepaskan. Sebab tu industri dia tak boleh lepaskan bahan kimia ke dalam longkang. Sebab dia akan menyebabkan pencemaran. Ini dua jenis. Okey, kesan air sisa kumbahan. Okey, pertama, dalam sisa air kumbahan, kita ada sampah seperti kertas dan plastik. Contohnya macam dekat sekolah kan. Patutnya tandas hanya tempat membuang air besar dengan air kecil. Tapi banyak pelajar, ramai pelajar yang buang kertas, yang plastik dalam tu. So, benda ni akan sampai ke dalam sistem pembentungan kertas dan plastik. Yang kedua, pasir dan minyak. Jenis yang senang nak buang minyak, yang tak nampak kamu buang dalam tandas. So, memang kita tak nampak minyak tu. Sebab minyak tu akan pergi pada loji pembentungan. Kemudian, yang ketiga, bahan kimia daripada bahan pencuci. Yang kita basuh baju apa semua, air-air tersebut akan pergi pada loji pembentungan. Kemudian, bakteria yang berbahaya atau tidak berbahaya di dalam air. Dan yang kelima, najis. Ini 5 kesan air sisa kumbahan. Ataupun kalau bukan kesan pun, kandungan air sisa kumbahan ada 5. Ada sampah, ada pasir, ada minyak, ada bahan kimia, ada bakteria, ada najis. Sebelum air ini dilepaskan ke dalam longkang ataupun ke dalam sungai, benda-benda 5 benda ni mesti diasingkan daripada air. Kalau tidak, nanti air ini akan masuk dalam sungai, menyebabkan loji rawatan air akan penatlah juga untuk membersihkan air untuk bagi pada kita. Sebab tu yang cikgu sebut dekat Selangor biasa berlaku catuan air sebab sungai dia terlalu tercemar. Okey, itu ada 5 kesan dalam air sisa kumbahan. Okey, seterusnya kita tengok pada perkembangan sistem pembentungan di Malaysia. Okey, cikgu rasa zaman kamu dah tak jumpa, zaman cikgu pun dah tak jumpa dah jenis orang angkat tahi opini tau. Okey, kalau dulu orang buat lubang, bila dah penuh, akan ada orang ambil tahi kamu, buang tempat lain. Ini zaman-zaman 1800 hingga 1900. Okey, kemudian moden sikit, kita dah jumpa ini kan. Tapi zaman cikgu budak-budak, cikgu nak melukis kejap. Kamu pernah berak tak? Macam cikgu cerita kejap Cikgu nak ambil cikgu punya iPad kejap. Okey, kalau zaman dulu, kamu tengok cerita P. Ramlee, orang berak dekat mana?
ingat cerita Piramli tak? Pernah tengok cerita Piramli tak? Yang cerita Pendekar Bujang Lapuk. Pernah tengok tak? Yang dia pergi bertapa tu, yang dia bertapa dekat perigi. Ingat? Yang apa, yang terkejut orang tu nampak flash macam kilat tu. Bukan flash, apa. Yelah, macam kilat kan sebab dia ingat hantu. Tapi benda tu, orang tu sebenarnya dia tengah berak. Dia, orang dulu berak, dia berak merata. Okay, maksud berak merata tu, mana dan lah kalau dekat hutan tu, dia selimut aja. Kan? Selimut, ya okey lah tu. Dia berak. Okay, cikgu pernah merasa berak, masa zaman cikgu kecil lah. Balik kampung, katakan di tanah. Okay? Orang dulu, dia buat tandas macam ni tau. Dia buatlah dia buatlah macam, memanglah ada ni, ada penutup. Okay? Katakan ni tanah, dia buat macam ni tau. Lepas tu ni korek lubang. Korek lubang. So, kamu berak kat mana? Kamu berak kat sini. Dia tak boleh lukis So, ni lubang. Cikgu pernah lah merasa berak dekat tandas orang ni, kat kampung cikgu dulu, masa cikgu kecil. So, apa masalah dia? Satu, bau. Betul. Satu masalah dia, bau. Sebab, kalau kamu perasan, sistem tandas kita, kalau kamu ada tempat tandas kan, kata kan, bawah saluran dia akan ada bentuk macam ni tau. Dia bentuk macam ni tau. Maksud dia, dia akan ada ni takungan air ni. Air akan bertakung kat sini tau. Bila air bertakung kat sini, bau daripada tandas kamu tak boleh lepas tau. Okay, sebab tu kalau kamu tengok masuk ke pembinaan rumah, dia akan ada bentuk U dekat mangkuk tandas kamu yang merangkap air untuk mengelakkan bau daripada, katakan ni kamu punya tangki septik kan. Bau tu daripada masuk pergi rumah kamu. Okay, yang pertama bau. Yang kedua? Itu apa? Rasanya. Bau dah memang confirm bau lah. Yang kedua, kalau kamu bayangkan kamu berak kat sini. Apa kamu bayangkan? Satu, aku biasalah berak, tai. Benda di dalam tau. Dalam, biasa air kat sini. Dia tai kamu jatuh. Apa kamu laku? Mercik kena punggung. Itu satu. Yang kedua mercik. Yang ketiga, kamu nampak tahi tu, kamu masuk Allah tengok tahi bawah dengan, tahulah benda kotor kan, dengan lalat je, dengan ulat kecil tu kan. Ini zaman dulu punya sistem pembentungan. So benda ni lama-lama, yang ini air, tahi kamu akan mendap tak? Ini kan? Sebab dia berat kan? Mula-mula memanglah terapung, tapi lama-lama dia akan mendap. So bila mendap sampai satu tahap, dia akan penuh tak? Dia akan penuh. So, bila penuh, kamu nak kosongkan dia. Kalau cara dulu, dia kena buat macam ni. Cedok, letak, bawa, buang dekat mana? Buang dekat sungai. Ini zaman tu. Tapi zaman dah maju sikit, kita panggil lori najis. Okay? Maksud dia lori najis, dia akan sedut. Tapi yang jenis ini, memang orang lah yang, apa tu dulu zaman cikgu budak-budak, memang kerja ni biasanya yang orang India buat. Keli angkut tahi, dia lebih kerja. Dia akan cedok, dia akan buang. Keluarkan najis. Okay. Tapi bila dah maju sikit, kita dah ada sistem tandas yang lebih selesa, betul? Ini kita dah moden lah kan. Jenis tandas duduk ni dah moden dah. Sebelum tandas duduk, kebanyakan rumah semua tandas mencangkung. Betul? Betul tak? Rumah kamu tandas jenis apa? Duduk. Tapi kalau ikut sunnah, kita berak, kencing, kena apa? Kena mencangkung, betul? Kan? Sebab tu orang dulu memang dia buat ikut sunnah. Tandas dia mana ada tandas duduk? Tak ada. Mencangkung. Kemudian orang dulu buat rumah, tandas dekat mana? Tandas dekat luar. Sebab tu kalau Islam, tapi sekarang kita kawasan perumahan kan, nampak macam takkan nak tandas kat luar pula. Tanah pun tak ada.
Sebab tu kalau ikut Islam, tandas sebenarnya tak elok dalam rumah. Sebab dia satu tempat yang najis, tempat yang tak elok, tempat setan berkumpul, dan kita kumpulkan setan-setan tu letak dalam rumah kita. Sebab tu orang dulu letak dekat luar. Okey, kemudian yang sekarang ni, okey, kita dah ada sistem logi. Betul? Yang kamu nampak sekarang tengah under construction ni kan, ada saluran-saluran di mana bila dah penuh akan ada lori. Ini pun bukan yang terkini tau. Sebab masih ada lori. Yang sekarang ni dia akan terus pergi kepada logi. Yang dia orang buat palung besar kat bawah jalan raya tu. Air sisa kumbahan kita akan terus masuk terus kepada logi pembetungan. Tak perlu dah sedut. Yang ini masih lagi ada tangki dekat bawah ni, dah penuh dia orang sedut. Ini biasanya kalau kamu nak kerja, kamu boleh mohon kerja di Indah Water. Itu bahagian yang pembetungan ni adalah kerja-kerja Indah Water. Sama ada kamu nak kerja pegang paip ni ke, ataupun kamu nak kerja bawa lori ni ke, ataupun kamu nak kerja jaga dia punya mesin dia ke, ataupun kamu nak jadi bos kat situ. So dia bergantung pada apa sijil yang kamu ada. Kalau tak ada apa, kamu peganglah paip ni untuk angkat tahi. Okey. Sistem pembetungan terkini di Malaysia. Ni jenis-jenis Ni banyak sistem pembetungan. Okey, pertama, boleh cikgu serus ni? Boleh Sebab kan dia jadi lama-lama ni kan bosan cikgu. Tadi ke-7 dah. 30 minit cikgu dah lajak dah. Sekejap Okey, yang pertama sistem tangki septik individu. Yang kedua, sistem pembetungan bersambung ke loji rawatan air kumbahan. Okey, rumah kamu. Kalau kamu rumah kampung, sistem pembetungan yang kamu gunakan adalah sistem tangki septik individu. Okey. Sekolah kita, Anderson, sekarang pengetua tengah duduk chat sekolah. Okey, nampak dia panggil orang chat tower jam tu apa semua, repair balik dekat tangga apa semua tu. Itu sebab pengetua dia all boys. All boys ni jiwa dia lain. Sebab kamu akan jadi all boys tak lama lagi. Tahun depan kamu dah all boys dah. Dah bukan budak Anderson. Okey. Sekolah kita pakai jenis yang mana? Sekolah kita. Tangki septik. Okey. Maki. Sekolah kita panggil tangki septik. Macam mana kamu kata tangki septik? Macam mana kamu boleh kata gunakan tangki septik? Ada lori datang tu satu. Lori tu datang dia nak makan je driver tu kat kantin. Dia singgah kejap makan kat kantin. Apa bukti mengatakan sekolah kita menggunakan tangki septik? Kamu nampak tepi tandas, jangan sebut jamban kasur penuh bunyinya. Tandas kamu tu, tandas pelajar. Okey, kamu nampak tak ada macam simen kan? Benda ni lah yang tepi tandas belah kanan tu. Yang batu-batu tu kan? Itu tangki septik. Kemudian kamu perasan tak ada satu macam rumah kecil tu yang warna merah? Perasan? Itu pump. Maksud dia, kita bukan semua orang berak, betul? Ada yang buang air kecil, betul? Kemudian ada yang basuh tangan, basuh muka. So air yang berada dalam tangki dipump oleh pump yang ada yang rumah pump merah tu. Lepas tu kadang-kadang kamu nampak kan, kamu nampak air keluar dekat longkang. Air tu adalah air najis. Lepas tu kadang-kadang kamu dekat dengan air tu, kamu pegang air tu, kamu cium, memang berbau. Sebab tangki septik, air tersebut tidak lagi dirawat. Sepatutnya sekarang ni kita tak boleh buat macam tu dah, tak boleh. Tak boleh lepaskan air sisa kumbahan terus ke dalam longkang. Memang tak boleh. Sepatutnya kita kena pergi pada loji rawatan air. Okay. Sebab tu sekarang ni kamu tengok kan, sekolah kita pernah buat kan, yang ada pecah jalan depan tu. Kita ke arah untuk membuat sistem pembetungan. Maksudnya najis daripada sekolah tu, air sisa kumbahan daripada sekolah akan terus masuk ke dalam loji pembetungan. Dah tak ada tangki septik dah. Okay. Tapi biasanya tangki septik ni rumah lama-lama lah. Atau macam rumah kampung. Kenapa rumah kampung dia gunakan tangki septik? Tak gunakan sistem pembetungan. Sebab apa? Sebab benda ni perlu juga. Masih ada. Jimat kos. Sebab kadang-kadang sistem pembentungan yang ada terlalu jauh. Takkanlah kamu nak buat sendiri pula, nak pecah jalan, nak buat satu pipe masuk kepada sistem pembentungan jauh. Okey,
Tapi kalau macam kawasan perumahan, itu lain. Sebab dia dah buat dah, masa dia tengah buat pembinaan tu, dia dah buat dah saluran pembetungan dekat jalan raya tu. Biasa depan rumah kamu tu, bawah tu ada satu pipe besar. Dia dah siap buat dah pergi pada loji kumbahan. Ni biasa ni kalau tangki septik ni, kalau rumah-rumah yang jauh daripada masuk rumah sebiji-sebiji kan, jauh. Okay, dia masih menggunakan tangki septik. Okay, kaedah saliran pembetungan awam. Dia ada dua. Yang ini tak silap cikgu keluar SPM tahun 2019 kot. Dia bagi masalah. Okay, dia suruh kamu pilih jenis kaedah dan terangkan. Okay. Kaedah pertama, kita ada kaedah berasingan. Apa maksud kaedah berasingan? Kalau kamu lihat sini, dia ada dua pipe. Okay. Satu ke air sisa. Ke pembentung air sisa. Yang satu lagi dia kata ke pembentung air permukaan. Air permukaan ni contoh air apa Malam dah belajar. Contoh air permukaan. Apa dia? Ingat semalam? Contoh air permukaan. Apa dia? Oh, dah tidur semua dah? Amirul. Malam air permukaan. Air atas bumi. Apa yang air atas bumi? Sungai. Lagi? Air laut. Tapi jarang air laut, air tasik, air sungai. Kan? Itulah, itu contoh air permukaan. So, kaedah berasingan, kalau kamu lihat, okay, ada dua pipe. Ada dua pipe, satu air yang ke air permukaan. Daripada mana datang air ni? Air ni datang daripada mana ni? Kalau kamu tengok gambar ni, lain daripada air sisa kumbahan kita. Kita ada air hujan tak? Kan? So, sistem kaedah berasingan, air hujan, dia tak masuk ke loji pembetung. Air apa sisa kumbahan. Dia asingkan. Yang pergi pada loji hanya yang keluar daripada rumah kamu. Yang keluar daripada tandas kamu, yang keluar daripada bilik air kamu, yang keluar daripada dapur kamu, dia akan pergi ke loji pembentungan, loji kumbahan. Tapi air hujan, okay, ni palung ni air hujan ni contohnya, nampak kan? Yang juga gerak ni. Air hujan, dia akan terus masuk ke dalam longkang, dan longkang terus pergi pada sungai. Dia pecahkan tu, dia tak sekali kan. Okay, boleh nampak tu perbezaan dia. Sebab nanti ada kaedah bergabung. Kaedah bergabung dia sekali. Ini kaedah berasingan. Okay, apa kelebihan kaedah berasingan? Okay, kuantiti air sisa kumbahan yang lebih rendah kerana air hujan tidak termasuk di dalam air sisa kumbahan. Maksud dia air yang pergi kepada loji pembentungan, okay, tak banyak sebab yang pergi hanya sisa kumbahan sahaja. Air daripada tandas kamu je yang akan pergi kepada loji kumbahan, okay, ke pembentungan. Air hujan tak. So, bila air tak banyak, loji kamu tak penatlah nak proses air. Tidaklah mengambil masa yang lama untuk memproses air sisa kumbahan. Sebab hanya air sisa kumbahan yang akan pergi kepada loji pembentung. Okay. Yang air hujan, dia terus masuk longkang, longkang terus pergi sungai. Dia pecah dua. Okay. Kemudian yang kedua, dapat meminimalkan risiko pencemaran alam sekitar dengan mengembalikan air hujan yang tidak tercemar terus kepada alam sekitar. Air hujan, air yang bersih. Okay. Kalau kita buat bergabung, dia akan bercampur dengan air yang tercemar. So, kita membazir lah maksud dia. So, kita asingkan dia, air hujan akan kembali kepada alam sekitar. Ini kelebihan dia. Tapi keburukan dia, melibatkan kos yang tinggi untuk membina dan menyederaga sistem ini. Dia kos yang tinggi, alasan dia sebab kamu kena buat dua paip. Itu je. Okay, penyelenggaraan yang sistem ini, saya rasa tak ada benda pun sama je. Cuma beza dia, kelemahan dia, kamu kena ada dua paip. Okay. Kemudian bila dua paip, apa risiko kalau ada dua? Apa risiko kalau kamu ada dua benda? Apa akan berlaku kalau kamu ada dua benda? Kos tinggi dah ada dah. Okey. Bila ada dua? Kamu ada dua awet. Apa yang kamu akan buat kesilapan? Apa yang bila kamu ada dua awet,
Apa yang kamu akan buat silap? Apa kesilapan yang kamu akan mungkin akan berlaku kalau kamu ada 2 awet? Kata 2 bini belum lagi kan? 2 awet. Jangan terfikir. Apa dia? Apa dia? Islam mesti banyak awet punya juga tahu. Nabil. Zalmi, Mi, ada 2 awet Mi. Apa kesilapan yang kamu kadang-kadang kerana tak sengaja terbuat? Apa dia? Salah cakap apa? Okey, salah cakap apa? Salah cakap apa? Pandai. Silap cakap nama. Sebab tu kalau kamu ada 2 awet, kamu jangan panggil nama tu. Wajar kamu. Kamu panggil satu nama je. Panggil baby ke, panggil sayang ke, panggil Intan ke. Panggil satu nama untuk mengelakkan kamu tersilap panggil. Kena panggil Pe'ah sana, yang sini Joyah, kita tukar nama dah. Tu siapa pula Pe'ah bang? Dia sia je. Tu taktik orang kalau ada 2. Okay. Sama juga kalau kamu ada 2 paip. Bila ada 2, risiko untuk tersilap. Betul? Patutnya air hujan kamu alirkan ke air permukaan. Tapi kontraktor tersilap sambung, air hujan masuk kepada loji pembentung, air sisa kumbahan tu yang pergi pada air permukaan. So kamu rasa kenapa rumah aku bau busuk? Rupanya tersilap. Sebab bila ada 2, risiko untuk tersilap itu tinggi. Okey. Itu kelemahan dan kelebihan. Kalau ni dah pernah keluar SPM. Okay, yang kedua, kaedah bergabung. Kaedah bergabung, dia gabungkan sekali. Apa saja air yang keluar daripada rumah kamu, semua akan pergi ke loji pembentungan. Tak kira air itu bersih ke, air itu kotor ke, air hujan ke, air tandas ke, air bilik air ke, air dapur ke, apa saja air yang keluar daripada rumah kamu akan terus kepada loji pembentungan. Okey, apa kelebihan dia? Satu, jimat kos sebab pakai satu pipe sahaja. Kemudian kelebihan dia tidak tersilap sebab bila satu, itu je yang ada. Nak buat macam mana? Redor je lah. Kecil ke, besar ke, gemuk ke, pendek ke, botak ke, itu je kamu ada. Nak tak nak kamu terima je lah. Okay, itu kelebihan. Kelemahan dia, bila kamu gunakan satu, okay, bila hari hujan terlalu lebat, kadang-kadang kamu memerlukan pipe yang besar. Kalau tidak, air itu akan melimpah keluar, betul. Dan juga kalau tangki kamu kecil, hujan terlalu lebat, dia akan keluar. Sebab dia mungkin tak mampu nak tampung kuantiti air yang banyak. Kemudian air yang bersih pun kita dah masuk sekali ke dalam sisa kumbahan, menyebabkan kita membazir air tersebut. Sedangkan air tersebut kita tak payah rawat. Tapi disebabkan bergabung, dah masuk sekali. Okay. Air sisa kumbahan tidak dapat dirawat dengan baik di loji kumbahan air sisa disebabkan jumlah pengelarian yang terlalu tinggi. Sebab kaedah bergabung ni air dia terlalu banyak. Sebab tu kalau kamu lihat dekat kawasan perumahan, okay, kita ada 2, kita jarang pakai kaedah bergabung. Okay, jarang. Melainkan kalau kebanyakan jarang buat lah kaedah bergabung ni. Sebab risiko dia ni lah. Bila kuantiti air yang terlalu banyak, kos dia jadi makin tinggi lah. Lepas tu kalau kamu tengok rumah kamu, air hujan dia akan alih ke dalam longkang, air tandas akan pergi pada loji pembentungan, dia asingkan. Ini 2 kaedah. Boleh? Okey, kemudian buatan air sisa kumbahan yang 2.3 ni cikgu rasa cikgu tak nak buat lama-lama, dah pukul 8.50. Sekarang kamu mengantuk pula. Okey. So cikgu berhenti setakat 2.2 tadi tentang jenis ni cikgu ulang balik yang kita belajar hari ni, sistem pembentungan air. Okay, jangan lupa buat nota buat nota, buat latihan. Sebab kejayaan kamu memang, batch kamu COVID ni memang semua bergantung kepada kamu, bukan kepada cikgu. Berjayanya kamu kalau kamu ada kata dapat A nanti kamu cakap cikgu saya dapat A bukan sebab cikgu, pun cikgu tak marah. Sebab sekarang ni kalau kamu dapat A memang bukan usaha cikgu, tapi adalah usaha kamu sendiri. Okay, kita belajar ini tentang sistem pembentungan air sisa. Okay, jenis air sisa kumbahan ada 2, domestik, industri. Okay, kandungan dalam sisa kumbahan, okay, kita ada 5.
Dan sistem pembentungan di Malaysia. Okey. Kemudian sistem pembentungan kita ada 2, tangki septik dengan pembentungan bersama kelautan air, lautan kumbahan. Kemudian kita ada 2 kaedah saliran, kaedah berasingan dan kaedah bergabung. Okey, cikgu stop dekat sini. Okey, cikgu nak macam biasa seperti mana dalam kelas kamu cuba buatlah yang PDPR ni seperti mana dalam kelas. Maksudnya ada nota, ada latihan, modul tu buat. Okey, sebab cikgu yakin PDPR ini akan berlarutan. Okey, dia tak akan habis cepat. Okey, sekejap cikgu nak ambil attendance dulu, cikgu nak ambil pen untuk tanda attendance kamu. Sekejap.